Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, minggu lepas kita cerita tentang penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdul Muttalib mencari untuk cucunya yang yatim itu seorang murdi'an, seorang ibu yang akan menyusui Nabi, cari itu di pedalaman sebagaimana adat kebiasaan orang Arab. Ditakdirkan yang menyusu Nabi, yang mengambil Nabi sebagai anak susu itu ialah Halimah daripada Bani Sa'ad. Mula-mula dia pun tak nak ambil sebab Nabi anak yatim. Sedangkan yang dia inginkan, mana mereka yang datang daripada pedalaman waktu itu disebabkan kemarau, bencana yang menimpa kampung halaman mereka, so mereka nak kepada ibu bapa yang berharta lah. Kalau anak yatim ni dia anggap sebagai tak ada ayah, jadi mereka menganggap suka untuk memberikan mereka habuan. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Halimah mengambil juga Nabi SAW. So bila pulang, semasa pulang tu ada sedikit miracle di situ tentang keberkatan Nabi SAW, di mana Halimah mendapati semua binatang-binatang tunggangan dia tu, semua yang segar-segar semula. Masa datang tu dalam keadaan letih, lesu kerana tua. Tapi bila balik tu cergas, susu pun ada. Jadi kawan-kawan pun heran dalam kehairanan. Bagaimana boleh Halimah balik dengan begitu cepat? Maknanya binatang dia tu bergerak dengan pantas dan cepat. Jadi kita berhentinya walam tazal tata'arraf. So Halimah tadi dia memerhatikan sejak adanya Nabi ni banyak keberkatan. So lam tazal artinya berterusan, tak henti-henti. Tata'arrafu, mendapati. So, tak henti-henti Halimah mendapati daripada Allah, minallahi az-ziyadata, ada pertambahan rezeki dia dan ada kebaikan pada kehidupan dia. Wal khaira. Ta'arrafa ya ta'arrafu, ta'arrufa artinya mendapati. Sehingga duduk tengok keberkatan tu sehingga hatta madat. Daripada madha yamdi, berlalu. Sehingga berlalunya 2 tahun. Sanatani. Sanatun, 1 tahun. Sanatani, 2 tahun. 2 tahun di Bani Sa'din. Mana keberkatan dan juga Nabi itu sendiri tinggal situ selama 2 tahun. Dan keberkatan itu sendiri juga, ziyadah dan khair berlaku selama 2 tahun di Bani Sa'd. Wa fasalat. Selepas 2 tahun ni, Halimah pun memisahkan Nabi. Fasalat. Memisahkan daripada susu, kita panggil fasalat. Fasalat. Halimah memisahkan Nabi daripada susu. Kemudian Nabi pun membesar. Dia kata. Kana adalah Nabi syabba yashibbu. So, yashibbu, membesar. Masdar dia syababan. Membesar dengan tumbesaran. La, yang tidak, ashbaha yushbihu, menyerupai. Baginda membesar dengan cara tumbesaran syababan yang tidak menyerupai. So, la yushbihu ghilmana, budak-budak, kanak-kanak yang lain. So, ulam, plural dia ghilman. So, la yushbihu ghilmana. Selepas tu apa yang terjadi? Lepas 2 tahun. So, janji 2 tahun awak balik. So, ringkas cerita,
Halimah bawa Nabi jumpa ibunya untuk diserahkan. Wa qadimat. Qadimat mana? Arrive. Sampai. Di sini kita kata bawa lah. So, qadimat. Halimah membawa bihi dengan Nabi. So, membawa Nabi. Ataupun dia sampai membawa Nabi. Ataupun dia sampai dengan Nabi. Kepada ni ala, sampai kepada, sampai ala. Sebab kalau guna qadimah dia pakai ala. So, sampai membawa Nabi sampai kepada emaknya, ummihi. So, Halimah membawa Nabi kepada emaknya. So, qadimah yaqdamu. Wa talabat. Talaba yatlubu. Meminta. Halimah meminta agar, boleh kita terjemah sini, agar anta turukaha, taraka yatruku. Agar ibunya, yakni Aminah, agar Aminah meninggalkan ataupun membiarkan ini Nabi. Wa talabat an tatrukahu, dan dia meminta agar Aminah meninggalkan Nabi indaha, di sisinya. Mana dia minta tempoh lagi lah. Mula-mula tu perjanjian kena diserahkan, kemudian minta balik. Kalau puan bagi balik, tinggal dulu setahun dua. Ba'da ni zaraf Ba'da. Kalau zaraf maknanya kalau melibatkan masa, so kita baca dengan nasab. So ba'dal waqt. Ba'dal waqti. Untuk beberapa waktu. Lalu fa kan? Raddat. Radda yaruddu, memulangkan. Orang pinjam buku pun kita guna radda. Hantar buku. Hantar something, radda. So faraddat. Lalu Aminah pun, ibu baginda, menyerahkan semula ataupun memulangkan kembali Nabi ilaiha, kepada Halimah. So, faraddatuhu ilaiha, lalu Aminah menyerahkan Nabi ataupun memulangkan semula Nabi kepada Halimah. Setelah Halimah bawa balik, berlakulah macam-macam cerita. Antara cerita yang diceritakan oleh ahli sejarawan, cerita pembelahan dada Nabi SAW. So pada satu hari, ja'ahu. Ja'a, telah datang. So telah datang kepada Nabi malikani, dua orang malaikat. Malikun, malaikat. Dua orang malaikat, malikani. Fa'il kepada ja'a. Wa huwa, dan Nabi pada waktu itu berada di Bani Sa'din. Berada di ataupun tinggal di Bani Sa'd. Maknanya masih lagi tinggal dengan Halimah lah. So waw ni waw haliyah. Malaikat datang dalam keadaan Nabi masih lagi berada di bersama dengan Bani Sa'd. Ringkas cerita, fasyaqqa. Lalu mereka berdua pun membelah. Syaqqa, belah. Syaqqa yashukku. Lalu mereka tambah satu alif ini jadi mereka berdua lah. So mulai daripada sini semua mereka berdua ni akan tambah alif kan. Syaqqa, istakhraja ni pun untuk dua orang. Fataraha ni pun dua, istakhraja dua, ghasala membasuh pun dua, anqaya membersihkan, waradda ni semua dua. So fasyaqqa, mereka berdua membelah batnahu, perutnya. Ini rawi lah. Rawi dia kata belah perut. Rawi yang lain kata belah dada. So mungkin rawi yang kata belah perut ni kata dia ambil jalan mudah. Kalau nak belah dada ni kena gaji lah apa susah. Kalau belah perut ni semua orang faham lah, mudah buah perut.
perut. Lembu pun orang kata belah perut. Nak ambil jantung apa pun mula dengan belah perut dia. So batnahu. Fashaqqa batnahu. Sebenarnya belah dada lah kan. Sebab nak ambil jantung. Fastakhraja. Dan mereka berdua istakhraja yastakhriju. Istikhrajan. Mengeluarkan. So wastakhraja. So mereka berdua mengeluarkan min qalbihi, daripada jantungnya. Jantung Nabi. Kalau bahasa Melayu kita biasa terjemah mengeluarkan hati Nabi. Arab panggil hati ni kabidun. So Arab panggil hati kabidun. Kalau jantung panggil qalbun. Dan biasanya kalau kita takut ke apa kan, berdebar tu, berdebar, orang kata berdebar hati. Sebenarnya berdebar jantung. Takut hati tak tenteram. Sebenarnya jantung kita je deguk jantung. Berdebar. Wastakhraja min qalbihi alaqatan. So mereka berdua mengeluarkan daripada jantung Nabi satu ketul darah. Alaqatan yang berwarna hitam. Sauda'ah. Kalau kita pun rasa nak marah ke nak sesak, nafas sesak dada. Kalau hati kan, kalau kita lama tak baca Quran ke apa ke, dada kita ni rasa sempit. So mungkinlah ini ada alaqah tadi tu, ada benda yang hitam, sauda. So kalau muzakkar aswad, aswadu. Kalau muannas sauda. Sebab ini kata sifat kepada alaqah. Alaqatan sauda. Lalu fataraha, mereka berdua mencampakkan. Ha, alaqah tadi, darah tadi buang. Darah ni darah yang nafsu. Benda yang tak elok, akhlak yang tak elok. Mari daripada hati ataupun jantung. Summa, kemudian mereka berdua ghasala, membasuh qalbahu, jantung Nabi. Sehingga hatta betul-betul basuh, menyucikannya dengan angka. Angkaya. Angka. Kalau kita buang segala kotoran apa daki-daki, dia panggil angka. Angka yungki ingka'an. Kalau basuh secara umum panggil ghasalah. Menyucikan panggil angka. Angkaya. Dalam hadis pun ada Ibnu Umar, dia bila dia basuh kaki, dia ingka. Dia angka. Dia basuh betul-betul lah, sebab dia kebanyakan hari-hari dia tu dia berjalan kaki. Bila kaki, dia mestilah kaki tu agak kotor. Waradda. Radda tadi kan memulangkan, so mengembalikan sebenarnya. Waradda, mereka berdua mengembalikan hu tadi, hati tersebut, kama sebagaimana kana. Sebagaimana dulu. Sini tak ada apa-apa sini kan? Sebab kana kena ada apa-apa sini. So kalau tak ada apa-apa, kita kata kana tamah lah. Sebagaimana wujida. Duduk situlah maksudnya. Kama kana wujida. Sebagaimana didapati dahulu, begitulah. Ditempatkan dia. Habis cerita tentang kejadian membelah dada. Syakku, kalau kitab-kitab kebanyakan dia buat syakku sadr. Membelah dada. Sini membelah perut. Wara'a. Ra'a yar'a. Mengembala. So, wara'a Rasulullah. So, Rasulullah mengembala al-ghanama. Kambing biri-biri. Ma'a bersama-sama ikhwatihi. Akhun, brother, jamak dia ikhwah. So, ikhwatihi adik-beradik sesusuan lah. Dia panggil ikhwatihi minar radha'ati. Radha'ah penyusuan. Adik-beradik daripada penyusuan. Kita terjemah tak perlulah pada min kan. Kita kata bersama-sama adik-beradik sesusuan.
Wa nasya'a yansha'u, membesar. So Nabi membesar dengan, Arab kata nasya'a ala, Melayu kata membesar dengan. So membesar dengan al-basatati, dengan kesederhanaan. So life, kehidupan di pedalaman tu kehidupan yang simple, senang, yang mudah, yang sederhana dan mengikut fitrah. So dengan kefitrahan, alal fitrah wal fitrati. Makan pun makan benda-benda yang fitrah. Minum susu, daging, bukannya buat kek-kek ke apa kan. Dan wanasya'a wahayati, dan membesar dengan kehidupan pedalaman, badui. Al-hayatil badiyati. So badiah kan itu kita sebut ada dua makna. Satu makna orang-orang, orang-orang badui kita panggil badiah. Satu lagi pedalaman. Kawasan pedalaman kita panggil badiah. So kehidupan pedalaman ataupun kehidupan orang-orang badui. So kehidupan yang macam mana dia kata sifat hayat? Kehidupan yang aman sejahtera. So, wa hayatil badiyah as-salimati. Bukannya pedalamannya sejahtera, kehidupannya sejahtera. Membesar dengan wa nasya'a 'alal lughah. Alal lughati. Membesar dengan bahasa yang fasih. Al-fasihati. Fasihah sifat kepada lughah. So dia dijarkan ikut ini. Allati, bahasa yang allati ishtahara biha Banu Sa'd bin Bakrin. So lughah fasih ni, bahasa yang fasih ni ialah bahasa yang Banu ataupun Bani Sa'ad terkenal dengannya. Ishtahara terkenal dengan bahasa yang fasih bagi Banu Sa'ad. Ini fa'il dia lah kan? Ini fa'il ishtahara. Ishtahara Banu Sa'ad bil lughah al-fasiha. Banu Sa'ad ni tadilah Halimah Sa'diyah. Wa kana, dan Nabi menjadi seorang yang alifan. Alifan ni pandai bergaul, tidak mementingkan diri, dan seorang yang wadudan, sangat penyayang, mendahulukan diri dia, mendahulukan adik-beradik dia daripada diri dia sendiri. Itu menyebabkan semua brother-brother dia, adik-beradik susuan tu menyukai atau menyayangi dia. Ahabba kan? Ahabba menyayangi. Menyayanginya ikhwatuhu, adik-beradiknya. Di mana kita kata Nabi seorang yang pandai bergaul, seorang yang penyayang, di mana adik-beradik dia menyayangi dia. Habbahu ikhwatuhu. Begitu juga dia menyayangi mereka. Wa ahabba. So, dia menyayangi mereka. Hum. Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Summa, kemudian apa berlaku? Ada ya'udu, pulang, kembali. Summa ada, kemudian Rasulullah pun kembali semula ila ke pangkuan ummihi, maknya dan juga datuknya, jaddihi. Jadi ringkas ceritanya, Allah telah membesarkan Nabi dengan cara didikan yang ambata ni membesarkan dan mendidik. So waqad ambata, so ambata yumbitu, membesar dan mendidik. Waqad ambatahu, dan Allah telah membesarkan Nabi dan mendidiknya dengan didikan yang nabatan, didikan yang hasanat. Ini masdar ni kita panggil isim masdar. Asalnya kalau kita guna ambata yumbitu.
Masdar dia mestilah imbatan. Imbatan. Tapi sini guna masdar nabatan. Jadi ulama nahwu dia bezakan. Ini masdar. Kalau makna yang sama, tapi huruf dia dikurangkan. Macam alif dibuang. So, jadi kurang huruf dia. So bila huruf tu kurang, nama diberikan ialah isim masdar. Macam a'ta yu'ti i'ta'an. A'ta yu'ti. Masdar dia pemberian. I'ta'an. I'ta'un. Ini pemberian. Tapi ada juga pemberian dengan makna ata'un. So, ata'un makna pemberian, i'ta'un pun makna pemberian. So, yang ni masdar asli. Yang ni kalau kerana kurang huruf tadi, alif tu, dia namakan isim masdar. Habis. Kita ulang balik terjemahan. Walam tazal tata'arrafu. Terus menerus Halimah mendapati minallah daripada Allah adanya pertambahan dan kebaikan. Sehingga madat sanatani, berlalunya 2 tahun di Bani Sa'ad. Dan Halimah fasalathu, memisahkan Nabi daripada susu. Wa kana syabba yashibbu, wa kana yashibbu syababan. Dan Nabi membesar dengan tumbusaran. La yushbihul ghilmana, tidak menyerupai kanak-kanak yang lain. Wa qadimat bihi alaihi salatu wassalam, wa qadimat bihi sallallahu alaihi wasallam ala ummihi. Halimah pun menghantar ataupun membawa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui ala ummihi, emaknya. Maknanya Halimah datang semula ke Mekah membawa Nabi menemui emaknya untuk menyerahkan Nabi. Wa talabat, dan Halimah meminta antutrakahu, meminta agar Aminah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi dia barang seketika, ba'dal waqti, ataupun buat seketika. Halimah pun, Aminah pun bersetuju. Faraddathu, lalu dia pun memulangkan semula, memberikan semula Nabi kepada Halimah. Waja'ahul malikani, dan datanglah kepada Nabi 2 orang malaikat. Wa huwa fi Bani Sa'd, di kala itu Nabi berada di Bani Sa'd, kabilah Bani Sa'd. Fasyaqqa, kedua malaikat itu membelah perutnya ataupun dadanya, mengeluarkan daripada jantungnya alaqatan sauda, ketulan darah yang berwarna hitam. Fatarahaha, mereka berdua melemparkan, mencampakkan alaqah darah tersebut. Thumma ghasala qalbahu, kemudian mereka membasuh jantung Nabi sehinggalah membersihkannya. Hatta anqayahu, sehinggalah mereka benar-benar membersihkannya. Waraddahu, dan kemudian mereka mengembalikan semula kama kana, sebagaimana asalnya ataupun sebagaimana di tempatnya. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanam, dan Rasulullah mengembala kambing, biri-biri ataupun ternakan bersama dengan saudara-saudara sesusuannya, dan baginda nasya'ah, membesar ala basatati, dengan hidup penuh kesederhanaan, wal fitrah, dengan cara yang fitrah, dan hidup dengan kehidupan hayati, kehidupan orang-orang pedalaman, yang kehidupan yang
aman, sejahtera, hidup dengan bahasa yang fasih, yang mana bahasa itu memang pun masyhur di kalangan Banu Sa'ad bin Bakar ataupun kabilah Banu Sa'ad itu terkenal sebagai orang yang bertutur dengan bahasa yang fasih. Wa kana alifan, Nabi seorang yang alif, seorang yang pandai bergaul. Wadudan, seorang yang penyayang. Ahabbahu ikhwatuhu, saudara-saudaranya ataupun adik-beradiknya menyayangi dia. Begitu juga wahabbahum, dia menyayangi mereka. Summa, kemudian Nabi pun ada ila ummihi, kembali semula kepada emaknya, dan juga jaddihi, kepada datuknya. Kesimpulannya, waqad ambatahullahu nabatan hasanan, Allah telah membesar dan mendidiknya dengan didikan yang bagus. Didikan yang bagus, didikan yang baik, didikan yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab.